Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Muhammad Naim Azhari. Nombor matrik saya TC19021. Okay, baiklah, hari ini saya akan menerangkan tentang konsep insan yang kedua, iaitu ialah metafizik. Baiklah, kita teruskan kepada perincian topik. Perincian topik ada 4, iaitu hubungan insan dengan Tuhan, hubungan insan dengan alam, sistem metafizik, dan yang keempat ialah metafizik untuk kemajuan Islam. Baiklah, kita teruskan dengan pengenalan. Baiklah, konsep insan bermodal kat Malaysia ni ada 3 komponen. Yang pertama ialah agama di Malaysia dengan agama Islam ialah sebagai teras. Yang kedua ialah falsafah moral dan etika menurut acuan Malaysia. Yang ketiga ialah konsep insan bersepadu. Selain berada di pengenalan, agama adalah asas membentuk isi kandungan dan sekaligus membentuk moral seorang manusia. Okey, baiklah, seterusnya ialah maksud metafizik. Baiklah, metafizik ni dipecahkan kepada 2, iaitu meta dan fizik. Meta ialah bermaksud melampaui ataupun melebihi, dan fizik adalah perkara atau alam bersifat material ataupun fizikal. Apabila digabungkan, maksud metafizik adalah sesuatu yang melampaui sepadan atau batasan fizikal. Baiklah, kita teruskan dengan istilah. Istilah tentang konsep insan yang kedua ni ialah metafizik berkaitan dengan unsur falsafah dan juga keagamaan. Ada 2. So, saya akan terangkan tentang keagamaan, unsur agama. Unsur agama dengan unsur falsafah ni sangat berbeza. Contohnya berbeza dengan unsur falsafah kerana ia merujuk kepada suatu realiti alam gaib yang tidak boleh ditentukan melalui panca indera. Selain itu, berkaitan dengan hidup selepas mati, alam barzah, syurga dan neraka. Itu maksud daripada unsur agama lah, falsafah ni. Bukan falsafah, metafizik tu. Lepas tu hubungan insan dengan alam. Lepas tu hubungan insan dengan alam, tanggungjawab insan ada 4. Yang pertama, kepada pencipta. Kedua, diri sendiri. Ketiga, alam. Dan keempat, sesama insan. Satu, silaturahim. Kalau kita teruskan dengan tujuan penciptaan alam. Benda ni semua kita dah tahu sejak daripada kita sekolah rendah lagi, iaitu mengabadikan diri kepada Allah SWT. Lepas tu sebagai bukti kekuasaan Allah SWT. Itu yang paling obvious sekali. Dan seterusnya lah untuk manusia berfikir dan menikmati nikmat yang Allah sediakan. Seterusnya kita ke hikmah beriman kepada alam gaib. Sebagai yang pertama ialah tanda iman seseorang. Kedua ialah membuatkan manusia menjauhi maksiat serta memelihara silaturahim antara sesama manusia. So, seterusnya kita beralih kepada memahami tanggungjawab memelihara dan memelihara alam. Memelihara ni maksudnya ialah menjaga dan melindungi. Yang memelihara pula memulihi alam agar memelihara alam agar dalam keadaan baik. Itu maksudnya. Baiklah, so 3 minit sudah berlalu. Di sini saja kita punya penerangan tentang metafizik ni. So kita beralih kepada soalan pula. Okey, soalan pertama. Soalan pertama, seperti yang dinyatakan di dalam bab ini, agama Islam ialah sebagai teras untuk agama-agama lain. Anda sebagai seorang Muslim, bagaimanakah anda membuktikan kepada penganut agama lain bahawa agama Islam adalah teras ataupun contoh? Okey, baiklah. Terima kasih untuk soalan saudara. Okey, bagi seorang Muslim, jawapannya lah, bagi seorang Muslim, bimbingan Islam ni mencukupi kerana Islam ni sudah mengaturkan kehidupan manusia dengan lengkap yang meliputi aspek akidah, ibadat, akhlak, ekonomi, politik, kemasyarakatan, kesihatan, kebudayaan, bahasa, seni, pengetahuan, hubungan antarabangsa, alam sekitar, falsafah, sains serta undang-undang dan seterusnya. Okey, itu saja daripada saya tentang penerangan konsep insan yang kedua, metafizik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.